Kita kata, kalau masa menjamin ke apa, zamir kerajaan Islam, kalau ada orang yang menetekan kerajaan Islam, ataupun menetekan Allah, mana tak orang menetekan kerajaan itu, mana kata orang itu menetekan Allah Ta'ala dan Rasul dah, lepas tu balas bagi orang yang menetekan Allah dan Rasul, dia saat ni menggalangi jalan Allah dan Rasul, maka hukumnya pertamanya ayyuqattalu, ialah bahasa dibunuh akan mereka itu, pertama sekali dibunuh. Dah. Au yusallabu, ataupun disolik akan dia. Dah. Disolikkan akan dia. Apa disolik? Makna tak dicabai pak kita tak kan? Yakni kita kata solik. Mula-mula sekali orang lawan Allah. Makna kata dia tak turut imam lah di sini ni. Makna orang deraka ke Rasul, deraka ke imam. Makna kata orang ni deraka ke Rasul. Dan orang deraka ke Rasul, orang ni deraka ke Allah. Maka orang melawan ni akan iman, orang melawan ni Allah dan Rasulnya. Maka hukum ni bagi orang lawankan Rasul ni, makna pertama sekali dibunuh. Makna imam boleh bunuh dia. Supaya Saddam Hussein dulu kita kata buat pemimpin dulu kan, pemimpin Islam. Jadi kekuatan kita terbanyak ke daripada ke Iraq dulu. Daripada Senegal. Saddam Hussein dia bunuhkan orang-orang zaman tu, orang lawan dia tu. Mana kata orang lawankan Allah, lawankan pemimpin, orang ni lawan Allah dan Rasul. Maka hukum ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Maidah, orang lawan pemimpin ni boleh kita nak bunuhkan akan dia. Pemimpin boleh igat dia, lepas pada igat dia dibunuhkan akan dia, supaya takut apabila tak bunuh dia, dia kucahkan di dalam negara tu, ataupun dia kucah di dalam negeri, jadi orang jadi serga kelai kabut dalam tu. Jadi mana kata nak menjalankan syariah Allah, nak menjalankan sunnah Nabi, ya payah. Sepuluh ni dalam tempat kita ni, tapi tak apalah tempat kita di hari ni tak ada kerajaan Islam. Supaya kerajaan di Brunei kan, di Brunei. Kita contoh di Brunei lah, mudah-mudah dah hari ni negeri Islam, kerajaan Islam, raja pun Islam. Sebab itulah di Brunei lah ni ia menjalani hukum hak. Apa hukum hak? Kalau orang curi, curi sampai 1 dinar, maka orang ni dia kena potong tangan kanan. Kalau dalam Brunei, kalau orang curi lah ni, kalau curi 1 dinar, makna kata kerajaan saat itu ambil dia tu igat, lepas pada tu kerak tangan sebelah. Dah kerak tangan. Maka kerak tangan celup minyak panas. Dia curi terik 2 pula. Kerak kaki pula. Kerak kaki sebelah. Kalau kerak tangan sebelah kanan, terik lagi kalau dia curi, kerak kaki sebelah kiri. Ini apa ni? Orang panggil menjalankan hukum-hukum hak. Lepas tu kalau misalnya kita kata puak-puak perak cacung ni, ada daripada satu kelompok, satu puak duk menetekan kerajaan, menetekan imam. Imam ini pengganti Rasulullah. Orang deraka imam deraka Rasulullah. Orang deraka Rasulullah, orang deraka Tuhan. Lepas tu orang lawankan imam, orang lawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ayat mari kata kalau orang lawankan imam, menetekan imam di dalam urusan imam nak berjalan agama, orang ni dibunuhkan akan dia. Imam tu boleh bunuh. Dah make orang ni mari tahu igat, lepas tu tak dapat ramai ya kerajaan Islam dulu lagu tu. Apabila kalau kita tahu zaman 30 tahun dulu, kalau orang berzina, kalau dapat sejarah tu, dapat sahah tu, dapat tempat luar lama tu, ya tak ke situ, ikat mata hitam, nak hitam, ikat situ kalau buat berzina. Dah kalau buat berzina sini dah pun bunuh orang, maka kalau dia nak pacung tekak ikat kan hitam. Maka tak dapat orang ramah, orang tu buat ramah saat ni tu, maka dia pacung tekak situ pacung tekak orang ramah-ramah tu tengok. Supaya tu juga kalau orang berlawan ke imam, menetekan imam, dia saat ni galak segala urusan imam, nak berjalan tertengok Allah, nak berjalankan sunnah Rasulullah, maka dia galak, dia sekap, maka dibunuhkan akan orang tu. Tengok lagi. Au yusallabu, ataupun disolik akan dia. Perak solik supaya Nabi Isa hak fok Kristian dia tak gitu wak mai kamking tu kan. Awak pak dahak gitu pak dahak ni. Ngani wak pak dahak gini, lepas tu paku tangan lek tu tu we tak pala sini, kaki sini dah. Tangan paku lek ni, paku lek ni. Ni orang panggil salib. Bahasa Arab panggil salib. Apa salib? Yakni disolah. Apa salah salib? Makna paku seorang, tangan sebelah telek ni, tangan sebelah lek ni, pala duduk sini, kaki duduk sini. Orang panggil salib.
Bahasa kitanya orang panggil salib. Apa salib? Disolah. Apa disolah? Paku seorang dipak dah kayu supaya orang paku. Hak fok-fok Kristian pakai salib tu ada di tekak dia dah. Ya ambil salib dia tu semua. Dah. Itu jawab kita dah kan? Ya salib. Gapo? Demo-demo dulu dia kata dia salibkan Nabi Isa alaihi salam. Maka fok-fok belawai imi ni dia kena salib. Dia kena solah di kayu pak dahak paku tangi lek tulik ni, tuai tak situ berapa. Maka mati tak mati? Mati situ. Paku tangi lek tu, paku tangi lek ni patut kau untuk nak menyiksa. Nah, untuk nak azab dia. Pastu orang lain hok ramai-ramai lagi, inilah balasnya. Orang lawakan Allah, orang lawakan Rasul dan lawakan iman, inilah balasnya supaya nak menakuti orang lain tu tak akan menghijau lagi macam ni. Ada? Dua balasnya. Tuqatta'a aydihim, ataupun dipotong akan segala tangi-tangi mereka itu, tangi bagi al-muharibina. Dah. Ataupun dikerakkan tangi-tangi. Tangi fok ni duk kucah negara ni. Tangi fok ni duk kucahkan iman ni. Tangi ni duk kenakkan iman. Iman nak berjalankan jalan Allah, nak berjalankan Quran, nak berjalankan syariah Allah. Dia tu duk ganggu tangi je, maka dipotong tangi dia. Potong pah tu dengan pisah tajam. Kerak perah kat ni, bukan sekat ni nah. Sini ni. Dia nak kerak pun jangan kerak jadi haru. Fok imam tu nak kerak kajian, nak kerak dia tak boleh kerak jadi karuk itu, dia kena kerak sendah-sendah. Sendah sekat ni. Kerak sendah sekat ni, kerak perak tu darah yang macam tu baik, ambil tangan celup minyak panas supaya nak darah tu berhenti. Lepas tu kalau kaca duk belawai lagi, duk belawai email lagi, kerak kaki sebelah kiri. Ni tunjuk orang belawai kan pemimpin. Dah. Wa arjuluhum min khilafin, dan bermula gapo dikerakkan kaki pula. Wa arjuluhum atas pada aidihim. Au tuqatta'a arjuluhum, ataupun dikerak akan segala kaki-kaki mereka. Dikerak kaki min khilafin, daripada bersalah. Mana nak? Kalau tangi tu kerak dah sebelah kanan, maka dikerakkan kaki sebelah kiri. Kalau tangi sebelah kiri dikerak, maka dikerakkan kaki sebelah kanan. Tengok Lutfi. Au yungfauna minal ardi. Au yungfau minal ardi. Ataupun di meniada, di menapi, dihalaukan dia. Dah. Kalau tak kerak tangi, tak kerak kaki, tangi kerak kanan, maka dikerak kaki sebelah kiri. Kalau tangi sebelah kiri, dikerak kaki belah kanan. Tapi kita tak ada kerak tangi, tak ada kerak kaki, tapi dimeniado akan mereka itu, akan al-muharibuna. Ataupun makna apa yungfau, makna diperhilangkan mereka itu, dipelenyakkan akan mereka itu, diperatkan mereka itu, dihalau tu baik minal ardi, daripada bumi. Sebab ni orang panggil halau tu baik. Mula duduk di bumi ni. Hamak tu baik daripada bombing Islam tu. Bombing kerajaan Islam, bombing. Hamak tu baik luar. Tak hidup lain negeri. Heran ni. Supaya kita. Misalnya kita telah ni, supaya kaum kita ni kerajaan Islam. Lepas tu fok zina. Dia zina dah terik mula-mula. Godeh dah 80 T, 100 T. Lepas terik dua zina buat dah. Godeh. Godeh terik ni tak ada lagi. Kita hamak tu baik dalam negeri. Mu tak usah duduk dalam kampung ni, tu baik hidup luar. Beramak tu baik setahun, 2 tahun jangan klik. Tak apa 2 tahun, 3 tahun pun jangan klik. Dah. Supaya nak dera dia. Supaya nak menyiksa dia, tak hidup dalam kampung orang ramai. Tu mana tu? Fuak-fuak deraka kepada pemimpin, maka dia menyiksakan dia dengan hamak tu baik daripada tanah air ataupun daripada bumi itu. Zalika, bermula dimakan itu, tengok. Yang tidur tadi tu suruh bangun diri. Zalika, bermula dimakan itu, dimakan mana? Zalikal maskur, ay min qatlihim wa sulbihim wa qat'i aydihim wa arjulihim min khilafin wa nafyihim minal ardi. Tak situ. Zalika, bermula dimakan itu mubtada. Zalika, bermula dimakan itu, zalikal maskur, min qatlihim wa sulbihim wa qat'i aydihim wa arjulihim min khilafin au nafyihim minal ardi ni. Kalau mubtada tu mubtada. Lahum, bagi mereka itu, kerak tangi, bunuh mereka, sola mereka,
kerak tangan mereka, kerak kaki mereka jadi selisih, ataupun halau mereka, perai mereka daripada bumi ni. Lahum, bagi mereka itu, bagi al-muharibin, khizyun, ini satu kehinaan, dan ini satu dera, dan ini satu siksa fid dunya, di dalam dunia. Buh makna molek. Mana pitah dah tu. Zalika bermula dimakan itu, dimakan gapo zalikal maskur min qatlihim wa sulbin akhir. Lahum, bagi mereka itu, bagi al-muharibin, khizyun, ialah satu kehinaan, yakni satu balasan, satu siksaan fid dunya, di dalam dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan sabit bagi mereka itu al-muharibin, orang yang melawankan iman, dia melawankan rasul, orang lawankan rasul, dia lawankan Allah, bagi dia di akhirat, walahum fil akhirati azabun azim, ialah azab yang amat pedih, azab yang amat besar. Dunia lagu mana orang lawan iman. Ni tak ada orang kajian Islam, tak ada tempat kita. Kalau kajian Islam ada di tempat-tempat kita, supaya kau nari imarak seperti Saudi, nak kajian Islam lagi. Nah, maka ketika ni kalau orang lawan imam, dia boleh kerak kau, boleh bunuh. Nah, kalau orang lawankan imam, lawan pemimpin, tapi syarat pemimpin tu ikut cara Allah, ikut cara Rasul, maka dia duk lawan lagi, duk menetekan imam. Siapa yang bakit satu kelompok lawankan imam, kumpulan ni, fofok ni, boleh bunuhkan akan dia. Ataupun boleh solid, boleh solar dia di satu kayu. Kayu pak dah, ataupun dikerakkan tangan supaya nak menakutkan orang-orang lain daripada dia, daripada rakyat, supaya tak si melakukan perkara ini. Ni orang panggil satu kehinaan di dunia, dan di akhirat esok dia tu azab yang amat besar. Kata bagi dia saat ni tu khizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim, bagi dia saat ni tu dibunuh, bagi dia tu disolik, bagi dia dipotongkan tangan. Tu kata dibunuh, disolik, dipotong tangan, illalladzi, malaikan orang-orang tabu, bangun diri ada dengan arif. Illallazina tabu, malaikan orang-orang yang bertaubatlah mereka itu. Malaikan fok-fok golongan yang bertaubat dah. Yang bertaubat tak sedah lawan imi, tak mudah menetek imi, tak mudah timbulkan kelompok, bakit kelompok tu melawankan imi, tak sedah. Mereka ya taubat. Malaikat ya taubat, dia menangis dengan Allah, ya tak sedar. Nah, maka ketika tu bolehlah dia saat ni tu tak dibunuhkan dia, tak disolidkan dia, ataupun tak dikerak tangan, apabila dia tu bertaubat dengan Allah Taala. Illalladzina tabu, malaikatnya orang-orang yang bertaubat, mereka itu alladzina, ya bertaubat dengan Allah. Taubat kan? Makna dia tak sedar kaca imi, tak sedah melawan imam, tak sedah menetekan imam, buatkan ukara-ukara winagara tu berkocok dengan sebab dia tak sedah. Kata dia dan demikiannya orang-orang yang bertaubat mereka itu min qabla an taqdiru alaihim, sebelum daripada imam sani taqdiru, menguasai mereka itu, sebelum daripada mereka itu menguasai imam saat itu, alaihim, ke atas mereka itu. Sebelum daripada kamu menguasai ke atas mereka itu, malaikatnya sebelum daripada kamu menggagahi, mengerasi atas mereka itu. Gini, ada masalahnya. Jadi orang ni, kepulan ni menetekan email, supaya kita misal kampung kita buat menetek tu email. Kelompok ni tu email jalan molek cekak dah cara syariah, cara unek-unek Allah, turut cara kitab Allah, turut cara sunnah Nabi. Molek cakap dah, tak ada tempat salah, tak ada tempat nanti. Ada satu kelompok menetek tu imi, tak mau turut tu imi. Tu imi wak kok ni, ya wak kok ni. Tu imi hadap kok ni, ya. Jadi bergalai semua, jadi bergadah semua dengan tu imi. Jadi bergadah semua gitu. Jadi kalau kita tak kerajaan Islam, orang hak lawan imi semua ni, ya dibunuh, disolat ataupun dikerak tangan. Malaikat dia tu bertaubat. Bertaubat tu sebelum daripada imi menggagahi. Kalau dia taubat tu nak taubat pun, email tak periksa tekak dah. Mu nak kembali pada Allah dah. Mu nak taubat dengan Allah Ta'ala dah. Mu saat ni tu nak lawan email. Jadi makna kata dia bertaubat selepas daripada pisah duk di batas tekak dah. Ketika ni makna kata taubat dia tak jadi dah. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka mengetahuilah oleh kamu, hi orang-orang beriman, annallaha ghafurur rahim,
akan sesungguh bahasa Allah Ta'ala sangat-sangat mengampung dan sangat-sangat kasihani. Habis kat tu. Suratul Maidah ayatnya dah 34. Faja'alal muharibah arba'ata anwa'in. Itu tafriq pada ayat katanya innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Dia tidur lek belakang mu. Wei, bangun diri dah, bangun diri. Nama apa Alami. Bangun diri dah. Faja'ala maka telah menjadilah ia Allah al-muharibah akan orang-orang yang melawani akan Allah. Tuhan menjadi orang menetapkan Allah dan menetapkan Rasul dan menetapkan imam arba'ata anwa'in. Allah Ta'ala menjadi paknau. Orang menetap Tuhan ni, menetap imam ni, tak mau turut pemimpin ni, seolah kata dia lawakan Nabi, lawakan Rasul, orang akan lawan Rasul, orang ni melawakan akan Allah. Dah. Maka menjadi Allah Ta'ala orang yang melawakan Allah saat itu arba'ata anwa'in akan empat macam, pak nau. Wih, tu jadi pak nau, pak macam. Mana tengok. Muhariban qatala. Satunya dia tu jadi orang melawani pemimpin. Lagi pula dia tu qatala. Dia membunuh juga orang di zaman tu. Dia lawakan pemimpin, dia menetapkan pemimpin. Hak mana orang turut pemimpin, maka dia bunuh setengah-setengahnya. Dah. Dia jadi pembunuh. Dia tu lawan kerajaan. Kama dia lawan kerajaan, maka dia bunuh setengah-setengah orang yang mengikut kerajaan tu. Fajaza'uhu maka bermula balasan bagi al-muharibi allazi qatala. Balasan bagi orang yang melawan ni pemimpin lagi pula yang membunuhkan akan orang al-qatlu. Bunuh dia saat ni tu mana apa balasan dia? Dibunuhkan akan dia, dikisah dengan dibunuhkan akan dia. Faham ni? Jadi makna kata dia tu lawan pemimpin. Lawan pemimpin bukan sekadar lawan menetai mulut saja dah. Tak mau ikut ngajar pemimpin. Dalam celah-celah tu dia ada bunuh orang di zaman tu. Dia bunuhkan rakyat-rakyat daripada masa tu. Kama dia balasan dia tu orang panggil kena kisah bunuh dia tu balas. Maknanya lawan kerajaan, lawan pemimpin, maka dicelah lawan pemimpin, dia bunuh orang. Maka balas saya kena bunuh juga. Salah satu. Yang kedua, wa muhariban. Dan satu golongan, satu macam lagi, dia tu satu yang melawani pemimpin. Qatala, dia tu bunuh orang. Lawan pemimpin, dia bunuh rakyat-rakyat di zaman pemimpin hak dia tak ikut, dia menetai tu, dia bunuh orang di jalan-jalan tu. Wasaraqa, nak jadi kelai kabut lekot negeri tu. Dia bunuhkan rakyat, dia mau cari pihak orang bunuh. Cik mari, cik mari. Dia mau temu kata dia lah pembunuhnya. Orang menetai, orang paling kelompok yang menetai kerajaan ni. Menetai imam ni. Dia curi, wasaraqa dan pula timbul pencuri. Patu negeri depa bila timbul pembunuh yang banyak, maka negeri tu kocok. Negeri tu tak tenang, negeri tu tak amil. Lepas tu timbul pencuri situ, pencuri sini. Timbul nak rumah tu rumah ni, nak kelompok nak. Ropok situ, ropok sini. Fajaza'uhu asalbu. Maka balasan, Farid bangun diri. Fajaza'uhu maka balasannya, balasan bagi al-muharib. As-salbu, yakni kena solid. Dah. Makna kena tamak, lagi pula kena paku tangi, yakni disolid ataupun disolah, di kayu cabai pak, maka paku tangi situ. Orang yang duduk dalam negeri, menetapkan kerajaan, dia lawankan kerajaan, maka dia saat ni tu orang panggil apa? Balasan dia saat ni tu orang panggil kena bunuh tak? Tak ada kena bunuh. Bunuh dengan cara ditambak, diikat, di kayu cabai pak, lagi pula dipaku kat tangan, tak situ siapa mati. Dua. Dah. Wa muhariban dan pula orang yang melawani kerajaan. Seroko, curi saja. Tak ada bunuh orang. Dia curi saja ya. Duk curi situ, naik rumah tu, curi metu, curi sini, curi situ, curi sini. Siapa lain negeri tu duk jadi bergonyel, negeri tu orang jadi takut bi. Pakak duk beringat waktu malam banyak pencuri-pencuri. Dia lah kelompok, dia lah pencuri di dalam rumah-rumah ataupun di kawasan tu, maka membawa pada rakyat-rakyat jadi susah, maka balasan bagi dia ga. Fajaza'uhu al-qat'u, maka balasan dia saat ni tu kena potong tangan.
Dah balasnya dia saat ni tu kena potong tangan weh, kena kerat tangan. Wa muhariban, dan pula satu kelompok lagi, satu kumpulan yang melawankan imam, melawankan kerajaan ini. Akhafas sabila, yang menakutlah ia akan jalan. Dia ropok tengah-tengah jalan. Mana orang jadi takut nak pergi situ, misalnya orang duduk jalan, nak pergi taning, demo kata kawasan bakti tu jadi orang takut. Nak berjalan malam, berjalan tu takut ada kelompok, ada pemerompok, ada orang panggil penyambung di tengah jalan. Maka satu orang melawankan imam ni, dia saat ni tu menakut di tengah-tengah jalan, fajazauhu, maka balasnya bahasa bagi al-muharib an-nafyu, ialah kena mahalau tubik daripada negeri. Kena buat tubik dia, hamak tubik perat ia daripada negeri. Kalau ia ada, dia buat menakuti orang di tengah-tengah jalan. Tengok, jihan bangun di jihan. Walladhi haddada hazihil anwa'a, dan bermula ini telah mentahdidlah ia, ia Allah Ta'ala, hazihil anwa', akan ini anwa', ini macam-macam telah mentahdid oleh Allah. Dan bermula perkara ini, haddada, yang mentahdid ia, mensakati ia Allah kan dia. Daripadanya pada allazi ini, hazil anwa', akan ini bagai pertama dibunuh, bagai yang kedua disala, bagai yang tiga dipotong tangan, bagai yang tiga dipenapi, diperait daripada negeri, daripada bumi itu. Kama di allazi haddada hazil anwa' as-sunnatul mutahharah, ini dikatakan jalan yang dibersihkan akan dia, jalan disucikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Budak-budak ni tengok molek nah. Kalau rasa duk nera banyak tu, bangun diri. Patagi kita nak suruh tubik luar nah. Pia wahin nera oleh belakang tu. Tengok kita molek. Tengok perhati molek. Jangan duk jadi itu nah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentahdid sini, mesakat di sini beberapa nak yang disebut sini. Yang pertama, nak pertama dibunuhkan dia. Nak yang kedua, apa dia? Disolidkan dia. Nak yang tiga dipotongkan tangan. Nak yang keempat, orang panggil kerana dia menakut di tengah jalan, maka dipenapikan akan dia. Tengok Yahya. Maka di sini ni orang panggil ulama-ulama dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat jalan. Nah, bagi kita kalau ada pemimpin Islam satu hari, kalau deraka kepada Allah dan pada pemimpin, nah, maka ketika ni orang panggil pak jalan ni. Kalau dia tu duduk dalam negeri, duduk bunuh orang semua, duduk kucahkan negeri, duduk lawankan imej, dia tu dibunuhkan. Kalau dia duduk dalam negeri, dia bunuh orang, dia curi orang. Maka orang ni, maka disolid, digantung di kayu cabai pak, maka dipaku tangan. Kalau dia saat ni duduk dalam negeri untuk kucah orang, buat kena orang, jadi susah ramai, duduk curi situ, curi sini, maka orang ni dipotong ke tangan. Kemudian kalau dia saat ni duduk dalam negeri, dia menakut di tengah jalan. Gapo menakut tengah jalan? Menyambung situ, menyambung sini, mengopak situ, mengopak ni, orang ni kena hambak tubik daripada negeri dan kampung tempat itu. Inilah jalan ni yang telah mesakatilah oleh Allah akan ini jalan, ini anwa' ni oleh as-sunnatul mutahharah, ialah sunnah dan jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disucikan akan dia. Tengok. Ni cara-cara orang lawan ini ni kita tengok lagi. Wa qala ba'dul fuqaha'i, dan telah berkata oleh setengah daripada fuqaha. Dah setengah daripada ulama-ulama fiqh, innahu la tawzi'a fi hazil uqubati, bahwasanya al-hala wa sya'na la tawzi'a, tiada boleh kita nak mengheceh, tiada jenis mengheceh fi hazil uqubati, pada ining segala siksa ataupun pada segala ining dera-dera ni, kata setengah daripada ulama fuqaha, tak boleh kita nak heceh, tak boleh kita nak bagi. Walil imami al-khiyaru, dan sabik bagi imam dan pemimpin tu pilihan. Hak ni kita nak heceh tak, ni kena bunuh weh. Kalau dia pergi bunuh orang di dalam negeri, ataupun dia ni disolid di kayu cabai pak,
ataupun dia tu saat ni dikat tangan, maka kata ulama fiqh tak boleh nak heceh, tak boleh nak membagi kata ini dera kena bunuh, ini dera kena salib, ini dera kena kat tangan. Maka kata ulama fuqaha tanah walil imami al khiyaru, dan sabit harus bagi imam tu pilih. Pilih mana? Fil hukmi, pada hukum nak bunuh ke, hukum nak solik ke, hukum nak kerak tangan ke, ataupun hukum nak kerak kaki ke, ataupun hukum nak hamak, nak halau tubik pada negeri ke. Dah bagi imam tu pilih fil hukmi, pada hukum. Hukum mana? Bi ayyi wahidatin minha, dengan yang mana satu minha daripadanya, daripada al-uqubat ataupun hazil uqubat. Kata imam boleh pilih weh. Imam boleh pilih hasbama yarahu, sekira-kira nampaklah ia al-imam dia akan ayya wahidatin minha minal mashalati, daripada kemaslahat teh. Imam nampak baik ke lagu ning weh. Baik anak, baik bunuh weh. Misalnya tengok. Jadi tengok masalah kita kata jazaul muharibin, yakni balasnya bagi orang-orang yang deraka kepada imam, yakni orang tak turutkan imam, orang tak bantu imam, yang lawankan imam. Maka balasnya dia saat ni tu yuharibudallah, orang melawankan imam, seolah kata orang ni melawankan Allah dan Rasul. Wa yas'auna fil ardi, dia ada usaha nak jadi pucah, ya usaha nak jadi punah binasa pada buka bumi, pada negeri dan negara itu. Kamadi orang yang melawani Allah, yakni melawani imam, melawai Allah dan Rasulnya, dan berusaha dia tu nak jadi kucah, nak jadi binasa, nak jadi punah di negeri itu dan di negara itu. Nah, balas dia yang pertama al-qatlu, yakni satu daripadanya imam tu boleh bunuhkan akan dia. Kerana apa? Kerana dia tu jadi muharibun qatala, duk dalam negeri duk bunuh orang tu, duk bunuh orang ni, jadi berkucah negeri, jadi binasa negeri dengan sebab dia. Duk dalam negeri bukan duk saja, duk bunuh orang ratik, pacung tekak terai ratik, bedil orang ratik siapa, negeri tu jadi berkocak, jadi garak, jadi susah. Dengan sebab dia tu jadi susah. Maka ketika ni imam boleh balas dia, membunuhkan akan dia. Tapi muharibun qutila. Dan muharib saat itu yakni qutila, dibunuhkan akan, ataupun dia tu qatala, membunuh orang di dalam negeri. Yang kedua as-salbu, mana salib, boleh imam tu nak salib, solah akan dia pada kayu 4 perdahak. Boleh nak solah dia tu pada kayu 4 dahak. Kayu 4 dahak solah dia. Hingga siapa mati weh, tak ya situ. Tak tangan situ, paku sini, duduk sini. Siapa mati, tak ada wi makan, tak ada wi, siapa mati. Kenapa? Kerana dia tu duduk dalam negeri, dia tu bunuh orang, dia saat ni tu curi hak orang. Li'annahu muharibun qatala wa saraqa. Yang ketiga, qat'u aidihim wa arjulihim min khilafin. Makna potongkan tangan, potongkan kaki daripada perselisihan. Kerak tangan kanan, kaki kiri, kerak tangan kiri, maka kaki kanan. Kerana li'annahu muharibun saraqa. Ini susah juga duduk dalam hidup curi semata, bercuri. Imam siapa susah, rakyat siapa susah, maka imam boleh balas dianya, yakni makna katanya bolehkan kerak tangan, duk curi lagi, kerak kaki, curi pula kerak tangan kiri, curi pula kerak kaki kanan. Lepas tu duk curi lagi, pakai bunuh tahu taruh tak ada faedah dah, taruh pun tak ada berguna, duk kucah ke dalam negeri. Nah, yang keempat an-nafyu minal ardi, dihalau, dibuat gawat, duk keluarkan dia hamak tubik daripada negeri. Kalau duk kacau lagi, duk buat orang jadi takut di tengah-tengah jalan, maka ketika ni boleh hamak dia tubik pada luar negeri dan luar kampung itu. Jadi kata ulama fiqh tanah, qala ba'dul fuqaha la tawzi'a fi hazil uqubat. Kata ulama fiqh tak adeh kita nak bagikan ini dera-dera nak bunuh tak leh kata, nak solik pun tak leh, nak kerak tangan. Hak ni serah pada imam. Walil imami al khiyar, sabit bagi imam tu boleh pilih. Kalau imam nak pilih kata sepatut kita bunuh, bunuh. Imam kata sepatut kita solik, kita solik. Imam kata sepatut kita kerak tangan weh ni, kerak tangan. Walil imami al khiyaru. Nah, bagi imam itu beri pilih, ikutlah imam nak buat lagu mana. Dah, kalau imam nak kata bunuh, bunuh. Imam nak kata kerak tangan, sekat tu dulu. Kamar dia kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya katanya masalahnya wal ahkamu sab'atun, dan bermula segala hukum-hukum tu terbagi kepada 7.
Maka hukum saat ni terbahagi kepada 7 ni dikata ma'rifatul ahkam syar'iyyati, ialah dikatakan hukum syarak. Maka makrifah dengan mana al-ilmu, kita surah dari itu. Ilmu dengan mana zan, yakni zan bagi al-mujtahidi, yakni skor dan kuat skor bagi mujtahid. Maka fiqh saat itu, kita tahu dengan ini takrif la yatanawul illa fiqhal mujtahidi, tidak tercapai malaikat fiqh bagi mujtahid. Tengok dia kata wal ahkamu sab'atun. Yang pertama al wajibu wal mandubu wal mahzuru. Tengok molek nera tu sebang diri pasuk wal mahzuru wal makruhu was sahih wal batil. 7 ni. Ni dia katakan hukum-hukum 7. Dikatakan daripada hukum-hukum syarak. Tengok. Fal fiqhu al ilmu bihazi sab'ati ay ma'rifatu juz'iyyatiha. Maka bermula fiqh. Jadi kita kata fiqh ma'rifatul ahkam syar'iyyati, kama dia mengetahuikan akan hukum syarak yang 7 ni. Maka kata fal fiqhu, maka bermula fiqh. Tafriq pada wal ahkamu. Al ilmu ialah satu gapo? Ialah gapo dia? Fal fiqhu, maka bermula fiqh saat ni tu. Ialah al-ilmu, ialah satu pengetahuan bihazihi sab'ati, dengan ini 7. Yang fiqh ialah mengetahui dengan ini 7. Apa dengan ini 7? Yakni pada al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzuru ni. Gapo dia fiqh al-ilmu bihazihi sab'ah ay ma'rifatu juz'iyyatiha, yakni kita mengetahui akan segala juzuk-juzuknya. Tak kalah lu adik-adik. Ngaji buka kitab ni dulu. Kau kitab usul fiqh dulu. Jangan duk tulis. Ma'rifatu juz'iyyatiha, mengenali akan segala juzuk-juzuknya. Juzuk bagi apa? Ai al-wajibati. Budak-budak ni kecek sekali pada dah. Royak gapo pada. Kita tak nak kecek kau tular semua. Dengar adik-adik semua. Jangan duk kecek tular semua. Duk kecek tular semua. Orang-orang kata buka kitab ni. Tak usah duk tulis lah. Tengok kitab ni. Jangan duk kecek benda tular, tagihkan suruh katuk ni dulu. Jangan duk kecek benda. Tak agak-agak nama kecek benda tular, mana nak mengajar lagi, mana nak mengecek dengan fok demo lagi. Berarti sini molek. Ai ma'rifatu juz'iyyatiha, mengenali akan segala juzuk-juzuknya. Juzuk bagi apa? Juzuk bagi al-wajibat wal mandubat wal mubahat wal mahzurat wal makruhat wal af'alis sahihah wal af'alil batilah. Jadi makna fiqh saat itu makna mengenali, yakni makna mengetahui dengan ini 7. Apa ini 7? Mengetahui, yakni kita mengetahui segala juzuk-juzuk bagi 7 saat ni. Ma'rifatu juz'iyyatiha, yakni kita mengenali akan segala juzuk-juzuk daripada yang 7. Mana yang 7? Al-wajibat. Tu juzuk dia tu. Wal mandubat wal mubahat wal mahzurat. Makna fiqh kita mengetahuikan 7, yakni kita mengetahuikan segala juzuk-juzuk bagi hak 7 saat ni. Mana kita tahu al-wajib, yakni kita tahukan juzuk bagi wajib. Gapo tik juzuk dia? Suku-suku bagi al-wajib, yakni daripada semaya, wajib semaya. Daripada wajib puasa, daripada wajib apa? Wajib jaga puasa, ataupun wajib kita keluar zakat, ataupun wajib kita saat ni tu apa? Buat baik. Tu dia panggil setengah daripada juz'iyat, suku-suku daripada yang 7 saat ni. Tengok lagu mana ya kata al-ilmu bihazi sab'ah ay ma'rifatu juz'iyatiha kal ilmi bi anna hazal fi'la, seperti mengetahui ia bi anna hazal fi'la masalan, dengan bahasa ini perbuatan masalan seumpama ay umasilu laka masalan wajibun, wajiblah ia. Bahasa ini perbuatan saat ni tu wajibun, wajiblah ia. Perbuatan mana? Perbuatan semaya. Wajib ke tak wajib? Wajib.
Perbuatan semaya wajib tak? Wajib. Perbuatan puasa wajib tak? Wajib. Perbuatan zakat wajib tak? Wajib. Makna kita tahu kata perbuatan ni wajib, maka wajib itulah dikata kita mengetahuikan juz'iyatiha, yakni suku-suku daripada perkara yang wajib. Wa haza mandubun, dan bermula ini sunat. Mana sunat? Sunat kita puasa sunat, sunat kita puasa khamis, sunat kita semaya rawatib, sunat kita semaya qabliyah ba'diyah, sunat kita semaya belum zuhur kama dia zuhur, sunat kita semaya belum asar. Tu sunat, tu juz'iyat bagi sunat. Dah. Wa haza mubahun, dan bermula ini al-fi'lu ni mubahun, diperharus akan dia. Perbuatan lah. Perbuatan makan haram, haram. Perbuatan minum haram, haram. Perbuatan berjalan haram, haram. Perbuatan tidur haram, haram. Wa hadza mahzurun, dan bermula ini al-fi'lu ni mahzurun, ditegah akan dia, diperharam akan dia oleh syarak. Mana perbuatan yang ditegah? Mana? Minum arak diperharamkan, dan zina diperharamkan, makan arak diharamkan, makan riba diharamkan, kecek haram diperharamkan. Hazal fi'lu mahzur, juz'iyat dia, juzuk dia lagi. Wa haza makruhun, dan bermula ini perbuatan ini makruh, dimakruhkan akan dia. Mana perbuatan makruh? Makan bawang makruh, makan budu makruh, makan wabta makruh, makan benda jeruk banyak-banyak makruh. Tu makruh juzuk dia. Makna fiqh nak mengetahui juz'iyat, benda-benda juzuk, suku-suku daripada wajibat, mandubat, kita tahukan juzuk dia. Tu makna fiqh, tahu satu persatu. Wa haza sahihun, dan bermula ini al-fi'lu ini perbuatan ni sahihun, betul ia, sahih ia. Dah. Wa haza batilun, dan bermula ini perbuatan ni batilun, batal ia, palsu ia. Dah. Tengok. Walaisal muradu, dan tidak adalah ini murad. Tidak adalah murad. Murad ta ma'rifatul ahkam syar'iyyah ini bita'rifati hazil ahkamil mazkurah, yakni mengenali, makna kata mengetahui itu dengan kita kenal segala kenali kita hazil ahkamil mazkurah, itu orang panggil murad tu bukan. Walaisal muradu, dan tidak ada murad. Tengok molek adik-adik semua, jangan jadi kucah weh. Jangan jadi kucah nama orang ramai nak ngaji tak boleh sebab kita nah. Adik-adik ingat molek. Nama ke boy stok, nama ke fort demo punah habis ke. Nah, tengok molek. Jangan kita jadi juak kepada fort demo sampai kita kena berhenti ngajar. Nah, adik dah baru-baru. Nama ke fort abai-abai murid fort demo semua nah. Nama ke fort abai-abai tak boleh ngaji dengan sebab fort demo. Nah, berarti molek. Walaisal muradu, dan tidak adalah murad. Murad mana? Al-ilma, ialah ilmu. Bukan murad, bukan kanak ki ilmu. Bita'rifati hazil ahkamil mazkurah, dengan segala pengenalan ini segala hukum al-mazkurah yang disebutkan akan dia. Makna kata mengenali akan hukum-hukum yang tersebut. Sebut ma'rifatul ahkam syar'iyyati, maka hukum tu kena tujuh ke al-wajibu wal mandubu. Kama dia murad ilmu saat ni tu bukan murad dengan ini ta'rif ataupun segala ta'rif ini hukum tu bukan. Fa inna dzalika, maka sesungguh dimakan itu, dimakan mana? Dimakan al-murada al-ilma bita'rifi hazihil ahkamil mazkurah ni min ilmi usulil fiqhi. Maka sesungguh dimakan itu ai kaunal muradi al-ilma bita'rifati hazil ahkamil mazkurah ni, ilmu lagu ni min ilmi usulil fiqhi, daripada ilmu usul fiqh. Ta'rif lagu ni murad dengan kata ilmu, nak mengenalkan segala hukum-hukum yang tersebut, nak kenal al-wajib, kenal al-mandub, kenal ke masalah al-mubah, kenal masalah al-mahzur. Ini bukan murad dengan kata ilmu fiqh. Adapun takrif macam ni, pengenalan macam ni, ialah dikatakan kanaki ilmu macam ni orang panggil ilmu usul fiqh. La min ilmil fiqhi, bukan daripada bicaraan ilmu fiqh lagu ni.
Sebut kata al-ahkamu syar'iyyatu al-wajibu wal-mandubu wal-mubah. Hak ning bukan kanak dengan ini takrif daripada ilmu fiqh. Ilmu fiqh sungguhnya ialah kena kepada juz'iyatihi. Makna mengetahuikan juz'iyat. Tengok dulu. Dah. Lepas tu tahu tetangga wajib, tahu tetangga manduk. Hak ni bukan takrif, bukan pengenalan ilmu fiqh. Hak ni pengenalan ilmu usul fiqh. Tapi kemudian goyak lagu ni, hakuk mana? Sebut tak al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati. Hak ni bukan takrif bagi ilmu fiqh, ni takrif bagi ilmu usul fiqh. Lepas tu pergi kata lagu tu, lagu tengok. Wa itlaqul ahkami. Dan bermula itlaq bagi segala hukum-hukum ala hazihil umur, di atas ining segala perkara-perkara. Lepas tu itlaq fiqh tu ma'rifatul ahkam, mengetahui segala hukum-hukum pakuk ana. Fihi padanya pada itlaqil ahkam ini tajuzu haruslah ia hazil umur ko ana. Boleh diitlaqkan ma'rifatul ahkam. Fiqh kena pada ma'rifatul ahkam. Lepas tu itlaq ma'rifatul ahkam tu di atas ini umur, di atas al-wajib wal mandub wal mubah. Kau ana li annaha kerana bahwasanya bahasa gapo? Kita kata bahwasanya ialah bahasa bagi al-wajibu. Tengok dia. Li annaha kana bahwasanya hazil umuran ini muta'alliqul ahkami, ialah tepat gantung bagi segala hukum-hukum. Sebut kata hukum fiqh, ia duk bergantung mana weh? Duk bergantung di al-wajibu. Dah. Sebut kata hukum fiqh, tepat gantung dia mana? Ialah al-mandubu. Tapi sebut kata fiqh bukan kena kepada al-wajibu betul-betul. Tengok. Tengok. Masalahnya kita dah bercara dulu pala tajuk kita, pala takrif ma'rifatul ahkam. Fiqh yang kata takrif fiqh ialah apa? Ma'rifatul ahkam. Tengok molek. Fiqh ma'rifatul ahkam nak mengenali dan nak tahu segala hukum-hukum. Kama dia mengetahui segala hukum ni, hukum yang tujuh. Daripada hukum wajib, daripada hukum sunat, daripada hukum haram, hukum makruh. Maka kata lagu ni orang panggil orang lah. Masalah mengetahui segala hukum wajib, sunat dan pula makruh dan pula haram ni, lagu ni orang panggil bukan ilmu fiqh. Hak mereka sungguh nak mengetahuikan juzuk-juzuknya. Juzuk daripada al-wajib, juzuk daripada al-mamdub. Ni kita nak tahu suku-suku daripada ilmu fiqh, itu makna kata fiqh. Jadi adapun kalau kita tahukan diri pokok wajib, kita tahu diri pokok bagi sunat, kita tahu pokok bagi makruh, kita tahu pokok bagi al-mubah, hak tu ia tak panggil ilmu fiqh, ia panggil usul fiqh. Maka fiqh nak tahukan juzuk-juzuk bagi perkara yang wajib. Gapo rantik weh termasuk le wajib? Kita tersmayah. Gapo atik termasuk di dalam wajib? Puasa. Gapo atik termasuk le wajib? Masalah zakat. Adapun diri wajib tu, pokok wajib tu, usul wajib tu, dasar tu baik pada mana? Hak tu bicaraan bagi ilmu usul fiqh. Sebab tu kalau kita pakai al-fiqhu ma'rifatul ahkam betul-betul, maka ketika ni tak sah. Malaikat kita tanya nak wal fiqhu fal fiqhu ma'rifatul ahkam wa hazal itlaq ala hazil umur laisa muradan. Kalau kita pakai fiqh dengan makna mengenalkan hukum-hukum lalu, hak ni orang panggil tak sah. Dan pula ini bukan murad. Murad atau ma'rifatul ahkam, yakni ma'rifatul juz'iyatiha. Kena tanggung kok tu sikit. Kalau kita tahu al-fiqh ma'rifatul ahkam, hak ni orang panggil bicaraan bahasan bagi ilmu usul fiqh. Ada pembicaraan fiqh nak tahu kepada juzuk-juzuk bagi ahkam tu. Mana wajib gapo atik weh, perkara termasuk wah dia. Misalnya kita kata wajib termasuk ya semaya, wajib termasuk wah ya puasa. Tapi asal pokok bagi wajib ia timbul pada nak, yakni dasar pokok dia ialah mana kata wajib semaya, aqimus salah. Tu pokok dia. Tapi ni kita nak tahu kepada juzuk-juzuk dia. Kemudian kalau kita kata al-fiqh ma'rifatul ahkam betul-betul, maka itlaq lagu ni murad tak? Jawab kata bukan murad. Ataupun kita tanggung kata wa itlaqul ahkami, itlaqkan ma'rifatul ahkam bihazil umur, dengan ini umur. Ini
al-wajibu, al-mandubu, al-mubahu. Kalau kita itlak kata, bermakna kata fiqh ketika ni ialah muta'alliqul ahkam, tepat digantungkan bagi segala hukum. Artinya muta'alliqul ahkam ialah tepat digantungkan hukum. Maka hukum wajib ya dok gantung anak, dok gantung di fiqh tu. Mana? Misalnya kita kata aqimus solah. Tu dasar dia, tu usul dia, tu pokok dia. Orang panggil asal bagi kata wajib semaya, mana usul dia? Ialah dikatakan fiqh, kan usul fiqh ialah dikatakan usul fiqh tu dikatakan asalnya. Maka sebut tepat gantung bagi asal bagi usul fiqh ialah dikata fiqh. Maka hukum asal al-wajibu ni ia dok berkata tak tepat gantung bagi hukum-hukum ialah di fiqh tu. Tu baik kata fiqh, tu baik kata al-wajibu, di bawah dia ke? Wajib ke apa weh? Wajib semaya. Wajib ke apa? Wajib puasa. Wajib ke apa? Wajib buat baik ibu bapa. Wajib ke apa? Wajib baik buat sama saudara Islam. Maka hukum wajib tu dah duk bergantung ia di fiqh-fiqh tu. Mari asas ya dasar dia, usul dia, maka ia pecah di bawah sana al-wajib banyaklah. Orang panggil pecah-pecah di bawah bagina usul fiqh tu, maka itulah dinamakan fiqh. Sebab tu kalau kita nak pakai al-fiqhu ma'rifatul ahkam betul-betul, hak ni tak boleh, bukan dia murad. Muradnya ma'rifatul ahkam ai ma'rifatu juz'iyyatiha. Kalau kita nak tanggung kat tu betul-betul, tapi kita pakai fiqh dengan makna muta'allaqul ahkam, tepat gantung bagi hukum-hukum. Boleh nak tanggung tu? Kalau nak al-fiqhu ma'rifatul ahkam, tak sah murad macam tu. Lepas tu nak tanggung anak ma'rifatu juz'iyyatiha. Ataupun kita nak al-fiqhu ma'rifatul ahkam, tapi mana ahkam ketika ni muta'allaqul ahkam, tepat gantung bagi hukum-hukum bagi usul fiqh, gantung mana. Usul dia mari aqimus salah, gantungnya di semaya. Ataupun sebut tak al-wajib, gantung nak gantung di semaya, gantung di puasa, gantung di masalah keluar zakat, gantung di buat baik ibu bapa, gantung buat baik pada guru. Tu dia panggil gantung. Tu dia panggil tempat gantung bagi hukum-hukum syarak. Hukum syarak tu muradnya ialah dikatakan usul fiqh, hukum hari. Sekat tu dekat mari kata wallahu a'lam.